without you. Assalamualaikum, saya Syaril Aiman bin Cikya dari kelas Na'atas Muhammad Talib, SMK Bukit Jawa, dan guru penasihat saya ialah Puan Samihah. Bincangkan pembentukan institusi khalifah selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Pendahuluan, peristiwa kewafatan Nabi Muhammad SAW merupakan sesuatu yang tidak dijangkakan, apatah lagi baginda SAW tidak meninggalkan sebarang wasiat, menyebabkan umat Islam kini berada dalam dilema dalam menangani isu ini. Kewafatan Nabi Muhammad SAW sesungguhnya telah meninggalkan beberapa persoalan kepada umat Islam. Antaranya, benarkah Nabi Muhammad SAW telah wafat? Di manakah perlu dimakamkan baginda SAW? Dan yang paling besar, siapakah yang bakal menerajui kepimpinan negara Islam selepas ini? Golongan Ansar berkumpul di Sakifah Bani Saidah. Ketika golongan Muhajirin sibuk menguruskan jenazah Rasulullah SAW, golongan Ansar telah berkumpul di Sakifah Bani Saidah bagi membincangkan kekosongan isu kepimpinan negara Islam Madinah. Dalam hal ini, kaum Khazraj berhasrat melantik pemimpin daripada kalangan mereka, iaitu Sa'ad bin Ubadah, bagi mengisi jawatan tersebut. Golongan Ansar berhujah Sa'ad merupakan individu terawal yang menerima Islam serta banyak mengorbankan kekayaannya bagi membantu golongan Muhajirin. Malah Sa'ad bin Ubadah pernah bersama Sa'ad bin Mu'az dipilih oleh Nabi Muhammad SAW bagi menangani isu pengkhianatan golongan Yahudi Bani Quraizah. Selain itu, Sa'ad bin Ubadah juga merupakan individu yang sering dipertanggungjawabkan memegang panji bagi pihak Ansar dalam perjuangan di medan perang, serta pernah mengotai tentera Islam ketika peristiwa Fath Mekah pada tahun 8 Hijrah. Bantahan golongan Muhajirin. Meskipun golongan Ansar merasakan diri mereka berhak memimpin umat Islam, memandangkan merekalah yang bertanggungjawab menghulurkan bantuan pada saat Rasulullah SAW dan umat Islam ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Bagi orang-orang Muhajirin, tindakan golongan Ansar ini amat mengejutkan. Hal ini disebabkan golongan Muhajirin juga mempunyai pandangan serta calon yang tersendiri. Umpamanya Umar Al-Khattab, Abu Ubaidah Al-Jarrah dan juga Abu Bakar As-Siddiq serta Ali bin Abu Talib. Golongan Muhajirin yang dikotai oleh Abu Bakar As-Siddiq bertindak membantah tindakan golongan Ansar tersebut. Abu Bakar berhujah. Sayyidina Abu Bakar telah mengemukakan beberapa hujah yang penting, antaranya ialah sewajarnya khalifah ialah dari kalangan kaum Quraisy, kerana suku kaum ini sememangnya terkenal dengan bakat kepimpinan semula jadi, umpamanya Abdul Muttalib, Abu Sufyan, malahan Rasulullah SAW sendiri. Dalam keadaan yang kala itu, ada di kalangan sahabat iaitu Hubab Al-Mundi mencadangkan agar dipilih 2 orang khalifah. Namun ditolak oleh Abu Bakar, sebaliknya menyatakan golongan Muhajirin sebagai pemimpin uwara, sementara golongan Ansar sebagai pembantu wuzara. Cadangan Umar Al-Khattab. Sebelum mereka membuat apa-apa keputusan, tiba-tiba Umar Al-Khattab mengangkat tangan Abu Bakar dan membayarnya dengan alasan Abu Bakar merupakan sahabat paling rapat dengan Rasulullah SAW dan pernah dilantik oleh Rasulullah SAW mengotai solat jemaah tak kala baginda SAW uzur. Tindakan Umar ini diikuti oleh peserta-peserta lain di Sakifah Bani Saidah yang terdiri daripada Muhajirin dan Ansar, termasuk Sa'ad bin Ubaidah dan Ali bin Abu Talib. Abu Bakar As-Siddiq dibayar. Sebaik sahaja Abu Bakar dibayar sebagai khalifah, Abu Bakar telah menyampaikan ucapan sulungnya yang mencerminkan kredibilitinya. Abu Bakar telah mengungkapkan perkataan yang cukup penting dalam ucapannya, iaitu dengan mengharapkan sokongan dan ketaatan umat Islam terhadap kepimpinannya selagi dia taat kepada Allah dan Rasul, dan bermohon agar ditegur sekiranya ada tindakannya yang menderhakai Allah dan Rasul. Kesimpulan. Pengisytiharaan dan penerimaan bayar daripada seluruh umat Islam menandakan bermulanya institusi khalifah dalam sistem pemerintahan kerajaan Islam. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, ternyata tindakan umat Islam melantik Abu Bakar merupakan tindakan yang tepat, menandakan Abu Bakar bukan sahaja dapat menyelesaikan krisis kepimpinan
yang dihadapi oleh umat Islam. Bahkan ianya memberikan pedoman kepada pemimpin seterusnya, menjadikan Abu Bakar sebagai role model dalam pemerintahan serta menjadikan asas yang kukuh untuk Khalifah Umar Al-Khattab sebagai penggantinya membawa umat dan kerajaan Islam ke era kegemilangannya.